Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum ni adalah pernah kita buat tentang macam mana kita nak meneliti cetakan kitab yang baik, ataupun erti kata lain, kita macam mana kita nak pilih satu kitab tu dan cetakan mana yang okey, yang boleh kita gunakan untuk buat rujukan dan bacaan. Jadi insya-Allah kali ni kita akan buat satu perkongsian yang insya-Allah serba sedikitlah kita cuba bantu kawan-kawan yang lain untuk sama-sama macam mana kita nak meneliti satu cetakan kitab tu okey ataupun tak. By the way, first kali, sebelum kita masuk topik, okay, selama ni kan, kalau Sajak tanya, selama ni kalau kita nak pilih kitab, cari kitab kan, satu kitab tu, contoh ambil kitab fiqh Iqna, ada beberapa cetakan. Macam mana selama ni kita pilih? Selalunya kita akan tengok antara macam mana? Jenama. Maksudnya dia punya pengeluar. Darul Minhaj. Apa lagi? Darul Fiqh dan sebagainya kan. Tapi kali ni kita bukan nak share cetakan, jenama cetakan mana okey tau. Tapi kita nak share satu perkongsian macam mana kita nak tengok kitab tu okey ataupun tak, cetakan tu okey ataupun tak. Tadi pertama tentang selalu kita kata tengok pada dia punya pengeluar lah kan. Darul Minhaj ke kan, Darul Fiqh ke, dan lain-lain lah yang popular, Darul Taqwa dan sebagainya. Okey. Lepas tu selalunya kalau kita akan pilih kitab, kita akan cari yang paling cantik sekali. Betul tak? Paling cantik, paling lawa. Okey, tapi hakikatnya dalam dunia ilmu, tak semestinya kitab yang paling lawa atau paling cantik itulah yang paling terbaik. Contoh selalu orang kata kadang mana kitab-kitab baru ni kadang kitab Halabi lagi okey, kitab-kitab lama lagi okey. Tak nafi lah. Okey, tapi kali ni kita akan share beberapa perkara penting macam mana kita nak pilih kitab. Okey? Okey. Jadi pertama sekali, sebelum kita nak beli kitab tu, nak pilih kitab tu, benda pertama sekali kita kena tahu satu kitab yang kita nak beli tu, yang kita nak miliki tu ada beberapa cetakan. Maksudnya apa? Sebelum kita nak beli kitab, kita kena tahu kitab ni ada berapa banyak cetakan yang ada. Kan? Supaya apa? Supaya kita tak salah beli. Macam contoh pengalaman aku lah. Aku pernah beli kitab Al-Mudawi, Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Al-Mudawi, Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Aku beli cetakan DKI. Tapi rupanya ada cetakan lain. Ada cetakan Darul Qurtubah tak silap. Itu lagi okey pada DKI. Jadi silapnya kat situ sebab apa? Aku tak buat research dulu. Aku main beli sebabkan aku rasa ada DKI, ada Al-Mudawi. Mungkin dia satu je lah kot ada kan. Jadi aku ambil Al-Mudawi. Sekali tiba Syekh tegur, kenapa tak beli Darul Qurtubah? Ada ke? Jadi benda pertama kena buat research sikit. Satu kitab tu ada berapa banyak cetakan. Macam mana nak buat research? Ada dua cara lah paling mudah. Pertama, internet lah, Google. Type je kitab tu, PDF, nanti adalah banyak cetakan yang akan keluar. Boleh cari kat Google. Cara kedua, tanya orang-orang lama ataupun para masyaikh. Ada orang lebih tahu lah. Okay. Jadi, bila dah dapat tahu ada berapa cetakan tu, okay, barulah kita masuk macam mana kita nak meneliti cetakan mana yang okey. Kalau kita nak bincang macam mana cetakan yang okey, dia secara basic ada dua perkara besar kena tengok. Dua perkara besar yang kena tengok. Pertama, perkara pertama adalah perkara berkaitan dengan tahqiq kitab tu sendiri, tahqiqan kitab tu sendirilah. Okey, perkara kedua adalah berkaitan dengan cetakan kitab tu sendiri. Okey. Benda pertama berkaitan dengan tahqiqan kitab ni, dia ada beberapa poin penting lah, maksudnya beberapa main yang kita kena tengok. Antaranya, first kali, siapa muhaqqiq kitab tu? Okay, siapa muhaqqiq kitab tu? Adakah muhaqqiq kitab tu terkenal ataupun tak? Memang yang dipercayai ataupun tak? Contoh macam kita orang belajar hadis, nama muhaqqiq terkenal memang tak lari lah. Nama-nama yang aku sebut ni macam Dr. Bashar Awad Ma'ruf, Dr. Syekh Muhammad Awamah, Syekh Nuruddin Idr, siapa lagi? Syekh Shu'aib Al-Arnaud, Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Tu nama memang tak asing. Kalau ada orang buat tahqiq kitab, tanpa perlu ragu, ambil je lah kitab dia orang, walaupun mahal. Macam Dr. Bashar ni kitab cetakan Darul Gharb tu, memang harga dia memang sebulan tu memang dah tak makan lepas tu. Memang habis duit situ je. Okey. Jadi pertama kita kena kenal muhaqqiq. Kalau tak kenal muhaqqiq pun paling kurang kita tahu latar belakang ni sikit. Contohlah kalau kitab yang kita nak beli tu kitab fiqh, pastikan muhaqqiq ni dia latar belakang pendidikan dia fiqh. Bukan tiba lurah. Dia bukan tiba guru lurah, dia nak tahqiq kitab fiqh. Macam tak jadi lah. Tak lengkap sangat lah. Walaupun dari sudut mungkin nahu saraf nanti dia akan betul kalam tu, tapi dari segi inti kitab tu takut tak sampai. Jadi pastikan dia memang ada berkeahlian lah kita kata. Berkeahlian
dalam bidang dia, dan pastikan yang muhakkik tu memang kita kata memang dah terlibat dalam dunia tahqiq. Maksudnya apa? Dia bukan tahqiq kitab tu, bukan dia tahqiq kitab tu semata-mata bisnes. Ada setengah orang yang ada tau, dia tahqiq kitab, cukup dapat satu makhtutat, dapat manuskrip, dia tahqiq lepas tu dia jual dengan macam mana dia pun cara tahqiq tu bermudah-mudahan lah, macam tak sedap lah. Sebab apa? Sebab nak bisnes, dapat duit kan. Itu macam tak bagus. Okay, jadi pertama kena kenal siapa muhakkik. Okay, kedua, kena baca pasal manhaj tahqiq. Setiap kitab yang ditahqiq, kalau dia kata tahqiq, dia mesti beritahu manhaj tahqiq. Kalau dia kata tahqiq tapi dia tak beritahu manhaj tahqiq, tak payah beli. Takut apa? Cetak rompak. Dia ambil cetakan lain, dia masuk kat dia punya cetakan. Tu tak bagus tak? Tu pun benda yang tak bagus lah. Manhaj tahqiq tu. Nanti kita akan beritahu macam mana nak tengok manhaj tahqiq tu caranya. Lepas tu, dalam kitab yang dia buat tu, dalam masalah tahqiqan ni, tengok ada tak rujukan sokongan yang muhakkik ni guna. Maksud kita rujukan sokongan macam mana? Contohlah. Contoh kita nak tahqiq kitab Sunan Tirmizi. Jadi, Sunan Tirmizi tu kita dengan manuskrip yang ada. Okay, itu utamalah manuskrip tu kita punya sumber utama. Tapi rujukan sokongan macam mana? Contoh macam kitab-kitab takhrij untuk kutub sittah. Kitab takhrij untuk kutub sittah, kitab-kitab rijal, kitab perawi hadis, yang mana dia akan membantu kita untuk lebih mudah tahqiq kitab tu. Dia membantu muhakkik ni untuk rujukan tu lebih kuat. Untuk dia contoh bila antara nuskhah ni dengan nuskhah ni ada perbezaan dari sudut lafaz dan sebagainya. Jadi dia ada satu alat ataupun satu bantuan yang dia boleh guna nak pilih mana yang lebih tepat, penggunaan istilah ke, kalimat ke, nama orang ke kan, ejaan ke dan sebagainya. Jadi rujukan sokongan ni penting. Macam kitab fiqh Syafi'i mungkin kita boleh kata kitab-kitab yang selepas tu lah, kitab-kitab syarah, rujukan-rujukan syarah. Contoh kalau kita nak matan tertentu, ataupun contoh kita nak tahqiq kitab Minhajut Talibin, kitab matan minhaj, mungkin boleh dapatkan syarah-syarah dia untuk rujukan, ataupun hasiah-hasiah tertentu. Tu rujukan sokongan. Kemudian ada tak dalam permasalahan tahqiq ni, muhakkik ni ada tak dia bawa rujukan sumber nukilan? Maksudnya macam mana? Contoh dalam kitab fiqh, contoh kita buka kitab Iqna'. Lepas tu dia bawa qaul Imam Syafi'i. Dia ada tak kembalikan qaul Imam Syafi'i tu dapat kat mana? Kitab mana? Lepas tu dia buat qaul Imam Nawawi kat kitab mana? Dalam Majmu' ke? Dalam Raudah ke? Itu penting. Itu contohlah. Macam kita orang kalau belajar ilmu jarah wa ta'dil dalam kitab rijal, contoh kitab Tahzibul Kamal Imam Mizzi. Imam Mizzi dia bawa ada beberapa nama ataupun beberapa qaul, aqwal ataupun nukilan-nukilan daripada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, daripada Abu Zur'ah, daripada Yahya bin Ma'in. Jadi nama-nama setiap yang nukilan-nukilan tu dia kena rujuk kembali kepada kitab asal dia orang. Ada tak dia buat rujukan sumber bagi nukilan tersebut, sumber asal bagi nukilan yang ada dalam kitab tu. Okay, ini tentang masalah tahqiq lah. Pertama, muhakkik. Kena muhakkik. Kedua, manhaj tahqiq. Dalam manhaj tahqiq tu tengoklah rujukan sokongan dengan rujukan sumber nukilan. Okay, tentang poin kedua adalah tentang cetakan tu sendiri. Okay. Untuk kita punya perkongsian, kita yang pertama tadi tentang masalah tahqiq. Ada pun yang masalah kedua ni sekali lalu, sebab asal semua ni boleh senang faham dan senang adapt. Sebab apa? Tentang masalah cetakan tu sendiri, pertama tengok kualiti kertas. Kualiti kertas, kadang ada setengah kertas tulisan boleh tembus. Itu tak bagus lah. Ataupun senang koyak pun tak bagus. Ataupun dari segi kualiti penulisan, maksudnya antara jarak tulisan tu dengan sama baris tu berselang ke ataupun dekat-dekat. Yang menyusahkan kita nak dobit ke, menyusahkan kita baca dan sebagainya. Ataupun kalau macam cetakan-cetakan lama macam Mustafa Halabi, sebab kita boleh katalah sebahagian besar Mustafa Halabi ni punya kitab dari segi isi baguslah kan, dari segi penjagaan. Tapi masalah Mustafa Halabi ni cetakan dia. Kadang-kadang dakwat tebal, kadang tiba-tiba kata hilang sebab masalah mesin cetak dia orang tu tak nak tukar. Guna mesin cetak lama kan. Jadi benda-benda ni asalnya ramai yang boleh ni. Tapi yang aku nak share lah, yang penting tengok dalam masalah cetakan ni ataupun masalah tentang penulisan kitab ni, baris. Pastikan kalau boleh dapatkan kitab yang baris tu tak banyak. Maksudnya dia baris tu hanya pada tempat-tempat tertentu. Contoh macam kalimah yang susah nak sebut, ataupun kalimah-kalimah gharib yang kita tak tahu mana, mungkin bahasa Arab, ataupun dari segi penggunaan nahu sarah macam, maksud nahu lah, nahu macam apa ni, fi'il majhul kan, nak bezakan antara fa'ala dengan fu'ila, itu mungkin perlu.
Jadi ni bagi pendapat aku lah, kenapa jangan ambil kitab yang ada penuh dengan baris? Sebab bila penuh dengan baris, kesilapan tu lagi banyak. Lagi mudah terdedah dengan kesilapan sebab banyak baris. Okay, kita sangka baiklah. Mungkin sebab usaha muhakik tu nak mudahkan bagi orang nak baca kitab. Okay, tapi masalah yang pertama, kesilapan tu mungkin berlaku banyak pada baris. Kedua, dia akan bagi masalah kepada pelajar lah yang baca. Terlampau bermudah-mudah dari baris yang senang baca kan. Tak elok lah. Okay. Kecuali kitab hadis. Kitab hadis cari yang ada baris. Sebab apa? Memang sebab hadis kan takkan nak main tunggal langgang je baca suka hati kan. Kita hormat lagi, tinggi lagi sikit hadis-hadis Nabi kan. Jadi kitab hadis cari yang berbaris. Sebab ada juga yang aku jumpa kitab hadis, dia kata dah tahqiq tapi tak ada baris. Tak sedap lah. Tak bagus sangat nak baca. Okay. Jadi insyaAllah kita akan share lah pasal tentang masalah tahqiqan. Jadi sebelum masuk masalah tahqiqan, tahqiq ni apa? Bila kata tahqiq, dia ada mesti muhakik. Muhakik ni yang dinamakan yang menjalankan kerja tahqiq tu. Okay, itu muhakik. Jadi tahqiq ni macam mana? Tahqiq ni satu usaha kita nak memelihara manuskrip lama tau. Tahu manuskrip? Kalau bahasa kita makhtutat lah, makhtutah atau makhtutat secara jamak. Okay, tapi kalau bahasa Melayu kita manuskrip. Saya kata ni buku-buku lama yang zaman-zaman dulu kan. Okay, jadi kita tahqiq ni satu usaha untuk pelihara balik manuskrip ni dengan tulis balik lah. Contoh kalau manuskrip tu berkaitan satu kitab, kita tulis balik kitab tu dengan manuskrip yang ada. Okay, itu pun dengan syarat-syarat tertentu, ada cara dia, ada kaedah dia. Jadi sebelum kita masuk, ada satu buku best gak bagi siapa yang duduk kat Mesir, yang belajar kat Azhar. Buku ni senang je, boleh dapat dekat Mata Bayiman. Nampak masuk tak dalam kamera? Okay. Buku ni sebenarnya kalau bagi siapa yang baru nak menceburi lah dalam bidang tahqiq, elok baca ni. Sebab tahqiq daripada kitab Turas, daripada makhtutat Turas kan. Okay. Jadi sebanyak sedikit sebanyak. Teruk ni. Okay, sedikit sebanyak kita dapat tahu jugalah macam mana, dapat faham macam mana muhakik ni boleh tahqiq kitab. Macam mana boleh ada perbezaan. Okay. Dia ada beza tahqiq dengan i'tina. Selalu kalau bahasa kita guna i'tina ataupun kita kata jumpa i'tina Nabi selalunya dalam kitab. Dia ada beza. Tahqiq ni dia ambil pada manuskrip. I'tina ni dia boleh jadi dia tak ambil pada manuskrip. Dia hanya ambil cetakan lama, tulis balik tapi dia cuba betulkan mana yang salah. Berdasarkan dia punya usaha lah. Kan? Lepas tu dia keluarkan takhrij hadis yang ada, kembalikan balik nukilan-nukilan yang ada. Itu i'tina. Dia bawah sikit pada tahqiq. Tahqiq ni khusus untuk yang ada manuskrip. Okay. Jadi, kalau dapat cari kitab, kalau ada beza lah. Satu kitab tu ada dua cetakan. Satu cetakan yang dah ditahqiq. Satu cetakan yang hanya sekadar i'tina, hanya sekadar khidmat biasa je. Jadi, lebih better kita ambil yang dah ditahqiq. Tapi dengan syarat lah, pastikan yang tahqiq tu tahqiq yang betul lah. Bukan tahqiq yang bisnes semata-mata. Bila kita bincang pasal tahqiqan kitab ni, antara perkara awal-awal yang perlu kita tahu bahawa muhakik ni bila mana dia tahqiq kitab, itu adalah usaha dia dan ijtihad dia. Sebab apa? Okay, bila kita kata tahqiq kitab, mungkin ada ramai tanya lah, kenapa kalau kita nak pilih cetakan kitab kena faham pasal masalah tahqiq? Penting lah. Sebab kitab-kitab Turas ni daripada makhtut ataupun manuskrip lama yang ada. Jadi kalau kita nak cari cetakan yang bagus, kena fahamlah dahulu macam mana diorang ni buat kerja. Macam mana diorang boleh nilai manuskrip mana yang okey, mana yang tak okey. Jadi bila kita sebut tentang muhakik ni, dia nak buat kerja tahqiq dia ni, kadang-kadang satu kitab tu ada banyak manuskrip. Ada banyak manuskrip, bukan satu dua tapi mungkin 3 ada 4. Jadi mungkin salah satu ataupun antara manuskrip yang diorang ada ni, ada bab-bab tertentu berlaku beza perkataan sikit, ada yang ni terjatuh sikit, yang ni kurang lengkap sikit. Jadi usaha mereka nak cuba gabungkan dan perhatikan, muqabalah, bandingkan mana yang okey, mana yang paling tepat, mana yang hampir kepada kehendak penulis asal tu, pengarang asal kitab tu. Jadi dia termasuk juga dalam ijtihad jugalah. Ijtihad tapi kena dengan ada yang lengkap lah. Okey. Jadi kena faham. Jadi kalau kita dah faham bahawa kerja tahqiqan ni pun ijtihad, janganlah anggap bila mana kitab yang dah ditahqiq tu selamat daripada sebarang cacat cela. Memang kita kata bagus tahqiq ni. Dan lagi bagus daripada tak ditahqiq langsung, daripada hanya copy paste macam DKI. DKI bagus satu sudut bagus juga, ada cuma tulis balik. Tu je lah. Walaupun tak tahqiq.
Okey. Cumanya tahqiq ni yang bagus sebab dia nak usaha sebaik mungkin nak sampaikan kepada kehendak penulis tu sendiri. Cumanya kadang biasalah manusia ni pun mana ada perfect. Kan? Sedangkan macam Dr. Nuruddin Aid buat kitab Nuzhatun Nazar tu, ada juga dia tertypo sikit. Tertypo sikit. Macam Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Sunan Tirmizi dia, di tahqiq Sunan Tirmizi ada tertinggal perkataan an sikit. Itu biasalah. Nak pula zaman kalau yang tahqiq lama sikit kan. Itu biasa kalau tertinggal sikit. Ada terkurang sikit. Itu biasa. Berbanding langsung tak dibuat khidmat. Better lagi tu. Okay, jadi bila kita bincang pasal tahqiq kitab, benda pertama kita kena tahu bahawa tentang jenis nuskhah manuskrip. Bukan manuskrip kita kata. Dia ada dua jenis nuskhah ni. Selalunya bila orang nak tahqiq kitab ataupun nak iktinaq kitab, dia sama ada dua je. Sama ada dapat manuskrip atau dia dapat cetakan lama. Manuskrip ni bahasa kita makhtutah. Yang kedua ni cetakan lama ni maksud matbu'ah yang pernah dicetak. Okey, jadi ada setengah-setengah kitab dia gabungkan dua-dua. Dia mungkin dapat sebahagian manuskrip dan dapat sebahagian yang matbu'ah. Nanti kita akan tengok ni sekadar sekali lalu. Nanti aku sendiri akan tunjuk contoh-contoh mana yang guna, mana dalam tahqiq dia guna matbu'ah, mana yang guna makhtutah, mana yang okey, mana tak. Okey. By the way, nak bagi tahu apa yang aku share ni adalah melalui pengalaman aku sendiri, pemerhatian aku sendiri. Dan bukanlah maksudnya bila aku share benda ni aku pakar gila dalam bab tahqiq tak. Aku bukan muhaqqiq. Tapi aku dapatlah sedikit input-input dan faedah-faedah tertentu dengan pembacaan, dengan penilaian, dengan beberapa macam ada guideline sikit ataupun tunjuk ajar secara tak langsung daripada Dr. Mustafa Abu Zaid. Dia kan muhaqqiq kan. Jadi dia kadang-kadang bila cerita pasal cetakan kitab tu, selalunya orang bila Syekh cerita pasal cetakan kitab, mana cetakan bagus, dia hanya ambil empat, cetakan ni bagus, cetakan tak bagus, tu je. Dia tak nak cuba faham kenapa ni bagus, kenapa tak bagus. Jadi kat sini kita nak faham kenapa satu cetakan tu boleh jadi bagus, kenapa boleh jadi tak bagus. Ataupun kena faham juga, tak semestinya satu kitab tu ada banyak cetakan. Bila mana kita kata satu cetakan ni bagus, yang lain terus teruk, tak. Boleh kata ni bagus, ni pun bagus, cuma mana yang paling bagus? Dua-dua okey, tak ada masalah, cuma mana yang paling baik? Paling baik. Itu okey lah. Bagaimana pula kalau cetakan ni okey, langsung tak okey, tapi kita terambil yang tak okey. Itu satu masalah juga. Okay, jadi macam kita sebut tadi, kebiasaannya sumber nuskhah diorang ni sama ada makhtutah, itu manuskrip, ataupun matbu'ah, cetakan lama. Okay. Jadi tentang jenis makhtutah ataupun jenis manuskrip, dia ada banyak. Cuma aku ringkaskan kepada 3. Manuskrip ni macam mana? Manuskrip ni yang tulisan macam mana pengarang tu dia tulis kitab dan tulis macam kata kertas, kemudian dibiarkan lama. Itu senang kata makhtutah ni, manuskrip ni adalah tulisan tangan. Okay, matbu'ah type dan dicetak. Manuskrip ni tulisan tangan. Jadi manuskrip ni lagi lama. Okay. Jadi manuskrip ni kita boleh bahagi kepada 3 lah yang paling besar. Pertama, manuskrip yang ditulis oleh pengarang tu sendiri. Kedua, manuskrip yang ditulis oleh anak murid kepada pengarang. Ketiga, manuskrip yang ditulis oleh tukang tulis. Ni kita kalau pasal kita nak faham tentang manuskrip ni, kita kena bayang zaman dulu. Zaman-zaman dulu, contoh kata-kata dalam 300 tahun yang dahulu. Okey, mesin cetak tak ada. Betul, mesin cetak tak ada. Jadi kalau dia orang tok guru ni, dia nak sebarkan kitab dia nak jual kitab dia. Sebar dan jual lah. Dia mesti kena hantar dekat, macam bahasa sekarang kita hantar dekat penyedar dan pencetak. Zaman dulu dia akan hantar dekat tukang tulis. Jadi tukang tulis ni buat macam tulis balik. Dan jadi tukang tulis ni dia tulis balik. Dan bila kata tukang tulis nak tulis, dia tak akan tulis 1-2 buku je. Maksudnya bukan 1-2 nuskhah. Tapi bila kata contoh, okey, aku nak buku ni aku nak kau tulis dalam 10 nuskhah. Kalau buku kecil-kecil tak apa, kalau buku-buku tebal-tebal berjilid berjuzuk. Jadi tukang tulis ni bila mana dia nak cepat dan nak buat dalam jumlah yang banyak satu kitab tu, confirm akan ada banyak salah. Confirm dia akan ada banyak salah dan tak jelas dan kekurangan. Tu tak masuk lagi dengan manuskrip-manuskrip yang cuba dibetulkan tetapi tak lengkap. Contohlah, macam kita kan tulis pakai pen. Kalau kita tersalah tulis, kita akan garisan. Okay. Sama juga macam zaman dulu. Dia ada garis guna pen. Dulu dakwat ada alat khas tulisan kan. Dakwat ataupun dia padam terus, dia macam
Dia ambil macam zaman kita boleh ambil marker tulis nak padamkan perkataan tu, tak nampak langsung. Itu guna berdakwat macam tu. Ataupun zaman dulu kertas kasar dan tebal. Ada setengah kalau dia nak padam perkataan, dia guna pisau. Pisau tu dia robek sikit bahagian perkataan nak padam. Okay, jadi benda ni ada kaitan juga kena faham tentang sifat-sifat manuskrip ni. Jadi pertama kita sebut manuskrip ni ada 3. Yang mudah lah. Tulisan pengarang, tulisan anak murid dengan tulisan tukang tulis. Dan manuskrip ni pun ada sifat-sifat dia. Ada yang jelas, ada yang terkurang, ada yang dipadam dan sebagainya. Ada yang tinggalkan tempat putih. Contoh kalau anak murid nak tulis kitab, contoh guru dia baca dia tulis kitab, terlebih laju kan. Jadi kalau mesti dia akan tertinggal 1-2 perkataan. 1-2 perkataan tu antara ni perkataan ni dan perkataan ni ada perkataan tertinggal. Perkataan tertinggal tu dia akan biarkan. Maksudnya dia akan ada ruang putih. Kosong je. Ruang putih kosong kan, kertas tak ada tulis apa-apa. Antara 2 perkataan. Ibarat ayat tu tak lengkap lah. Jadi perkataan tengah tu apa? Ini sifat-sifat manuskrip yang ada. Okey, jadi berdasarkan kepada 3-3 ni, jenis-jenis manuskrip ni, kalaulah seorang muhakik tu dia nak tahkik kitab, dia kena pastikan dapat manuskrip paling terbaik. Ataupun kita kata dia kena ada manuskrip ataupun sebagai nuskhah al-mu'tamadah. Manuskrip yang dia boleh iktimad ataupun dia boleh guna sebagai rujukan utama berbanding manuskrip-manuskrip lain. Jadi orang muhakik ni dia kena pastikan manuskrip yang dia gunakan, maksudnya manuskrip pertama sekali, manuskrip tu tulisan dia jelas. Tulisan jelas, lepas tu lengkap. Maksudnya lengkap lah, tak ada terkurang. Kemudian tak ada kesan pembetulan. Kalau ada kesan pembetulan ataupun kesan-kesan kesalahan tu sedikit je, ni manuskrip yang baik. Dan paling penting manuskrip tu pernah dimuqabalah atau pernah dibandingkan, pernah ditashih, pernah disemak. Contoh, anak murid dia salin kitab pada guru dia, dah habis salin dia akan semak sekali lagi dengan guru dia. Tu contoh. Ataupun lepas tuan guru ni, pengarang ni hantar kitab dekat tukang tulis, boleh jadi lepas kitab tu siap dia bagi anak murid dia ataupun orang lepas-lepas dia untuk disemak balik. Kan? Jadi manuskrip-manuskrip yang telah disemak ialah yang paling bagus. Jadi kalau kita nak baca, nak pilih cetakan kitab yang baik, tak nak benda pertama ataupun benda paling penting kena tengok adalah manhaj tahqiq. Dalam manhaj tahqiq kena tengok apa? Kena tengok kita kata nuskhah makhtutah mana yang diguna. Nuskhah makhtutah mana yang kata yang diguna sebagai mu'tamadah dan mana nuskhah tambahan. Kan? Jadi kadang-kadang satu kitab dapat 2 nuskhah. Satu kitab dapat 3 nuskhah. Okey, kena fahamlah. Itu contohlah kita bagi tahu. Satu kitab yang sama, contoh kitab Iqna'. Kitab Iqna'. Ada cetakan A, B dan C. Cetakan A dapat 2 nuskhah. Cetakan B dapat 5 nuskhah. Cetakan C dapat 10 nuskhah. Tak ada 10 lah, kita ambil kata dalam 3. 2, 5, 3. A, B, C. Okey. Dia bilangan nuskhah banyak ni, dia bukan penentu utama nuskhah tu terbaik ataupun cetakan tu terbaik. Tak. Macam aku bagi tahu tadi. Antara A, B dan C, mana antara 3 cetakan ni dapat nuskhah yang paling lawa, paling perfect, yang telah dimuqabalah, yang telah ditashih. Itu paling penting. Kalaulah yang paling banyak, contoh B, 5 paling banyak. Tapi 5 nuskhah tu tak lengkap. Ada masalah. Jadi tak boleh guna juga. Jadi paling penting pastikan kalau kita nak pilih kitab, tengok nuskhah mana yang diguna, nuskhah makhtutah mana. Pastikan dia dapat nuskhah makhtutah yang paling terbaik. Yang dah beritahu ciri-ciri tadi. Kan? Lengkap, tulisan jelas. Selalunya nanti dalam manhaj tahqiq, muhakik akan tahu dia dapat nuskhah ni kat mana, zaman bila benda ditulis, macam mana sifat dia. Jelas, telah disemak, tak ada masalah. Kalau ada masalah pun sikit je. Itu dia akan beritahu. Kalau tak bagi tu masalah. Sebab benda tu amanah, dia kena beritahu dalam manhaj tahqiq. Okey. Itu berkaitan dengan nuskhah. Okey. Jadi aku dah beritahu dah tentang nuskhah makhtutat. Ada yang matbu'ah, ada yang makhtutah. Ada yang lepas tu nuskhah makhtutat ada 3. Lepas tu yang terbaik yang telah disimak dan sebagainya tu aku beritahu. Okey, sekarang ni aku tunjuk beberapa contoh lah. Beberapa contoh kitab dalam usaha tahqiq. Okey. Contoh pertama, aku nak bagi contoh tentang kitab yang dia ambil cetakan lama tapi dia taswir balik. Taswir ni macam photostat balik. Tapi photostat balik ni kita tengoklah pada pencetak tu photostat lawa ke tak. Bahasa mudah kita photostat lah ataupun taswir.
kita nak ambil kitab pertama, kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, cetakan Sultaniyah. Cetakan Sultaniyah cetakan lama. Macam sayang-sayang Halabi juga lah dulu. Cuma Halabi tak pun lawa sangat kan. Tak kurang jelas. Sultaniyah ni, okey. Cetakan Sultaniyah nak dapatkan taswir balik cetakan Sultaniyah. Cetakan Sultaniyah matbu'ah yang lama. Nak dapatkan yang baru dan lawa, taswir balik, fotosit balik lawa, cetakan Minhaj, Darul Minhaj. Darul Minhaj dia ambil balik cetakan Sultaniyah ni, dia taswir balik tapi dia cuba lawahkan. Dia cuba macam mana? Teknologi lah. Cuba menjelaskan perkataan supaya nampak lebih jelas. Tapi still macam tu selama lah. Kan? Mungkin lepas tu kat tepi tu dia tambah sikit. Mungkin dia tambah sikit ta'liq ataupun tambah sedikit dengan nombor, rakam, tarkim untuk rujukan. Okay, jadi ni contoh taswir lama. Kitab lama tapi ditaswir balik, di photostat balik tapi dalam bentuk yang baik. Contoh kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cetakan Sultaniyah, keluaran Darul Minhaj. Sama juga dengan kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari. Okay, Irsyadus Sari ni, Irsyadus Sari kalau macam sekarang tengah boleh kata viral atau popular lah, cetakan Ibnu Hazm. Itu Irsyadus Sari yang telah ditahqiq dengan sejumlah banyak nuskhah makhtutah. Okay. Tapi cetakan Ibnu Hazm ni mahal. 3,000 setengah tak silap. 3,000 setengah genih. Hampir 1,000 Malaysia lah. Hampir duit Malaysia tu hampir 1,000. Jadi bagi siapa yang tak mampu, okey, ini pilihan. Yang bagus ni Ibn Hazm. Ada pilihan lain yang bagus juga, iaitu beli cetakan Darul Minhaj. Taswir lama. Dan taswir lama tu, cetakan tu memang bagus. Kan? Memang antara yang disarankan oleh para masyaikh geng-geng hadis ni lah. Okey, itu pilihan. Okey. Kemudian, itu satu, tentang taswir cetakan lama. Yang kedua, amal tahqiq ataupun usaha tahqiq yang hampir sama antara dua cetakan A dengan B, tapi kita lebihkan salah satu sebab ada sumber sokongan. Macam beritahu tadi, sumber sokongan tu kan. Okay. Contohnya kitab Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi antara dua tahqiq ataupun dua cetakan. Tahqiq pertama Syekh Ahmad Syakir. Tahqiq yang terdahulu. Tahqiq yang zaman sekarang ada, tahqiq Syekh Bashar Awad Ma'ruf. Okay. Dua-dua amal tahqiq ni, dua-dua usaha muhaqqiq ni dah usaha sebaik mungkin. Syekh Ahmad Syakir dah usaha, Syekh Dr. Bashar dah usaha. Okay. Tahqiq Syekh Ahmad Syakir okey, tahqiq Dr. Bashar okey. Dan bahkan nuskhah makhtutah dan matbu'ah yang digunakan pun hampir sama. Tak ada beza, tak jauh beza. Tapi dua-dua ni baik, okey. Tapi kita nak kata tahqiq Dr. Bashar lagi okey. Sebab apa? Sebab tahqiq Dr. Bashar dia tambah sumber sokongan, iaitu kitab Tuhfatul Ashraf Imam Mizzi tentang takhrij kutub sitah dengan kitab Tahzibul Kamal yang menghimpunkan perawi-perawi kutub sitah. Sunan Tirmizi kan antara kutub sitah. Sunan Tirmizi antara kutub sitah. Jadi bagusnya kita kata cetakan dan tahqiq Dr. Bashar sebab dia ada sumber sokongan. Iaitu kitab takhrij kutub sitah Tuhfatul Ashraf dengan Tahzibul Kamal. Okey, kenapa Syekh Ahmad Syakir tak guna rujukan sama juga, Tuhfatul Ashraf dengan Tahzibul Kamal? Okey, Syekh Ahmad Syakir ni zaman-zaman dulu juga. Zaman bila? Tak ingat? Tak ingat. Dia zaman-zaman yang gambar masih ni lah, gambar masih hitam putih. Tapi time tu dia dah usaha tahqiq lah. Kumpulkan manuskrip dan matbu'ah halaman yang ada. Okay, bagus usaha dia. Dan antara yang boleh beli. Okay, tahqiqan Syekh Ahmad Syakir untuk Sunan Tirmizi. Bahkan lagi murah daripada tahqiq Dr. Bashar. Okay. Sebab tahqiq Syekh Ahmad Syakir, cetakan ni, Mustafa Halabi. Murah sikit lah. Okay. Kenapa Syekh Ahmad Syakir tak guna dua rujukan tu, Tuhfatul Ashraf dengan Tahzibul Kamal? Sebab dua kitab tu tak ada lagi pada zaman Syekh Ahmad Syakir. Maksud tak ada tu, dua kitab tu tak ditahqiq lagi. Kitab Tuhfatul Ashraf, kitab Tahzibul Kamal tak ditahqiq lagi. Okey, macam mana Dr. Bashar boleh dapat dua kitab tu? Okey, Dr. Bashar dia tahqiq kitab Sunan Tirmizi. Sebelum dia tahqiq kitab Sunan Tirmizi, dia tahqiq kitab Tuhfatul Ashraf, dia tahqiq kitab Tahzibul Kamal. Jadi sebab tu dia ada kekuatan lebih untuk tahqiq Sunan Tirmizi. Nampak tak? Jadi dia dapat dahulu. Sebab itu kita kata sumber sokongan tu penting. Okay, sumber sokongan. Contoh kedua, kitab Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak Imam Hakim ada beberapa cetakan kat luar yang bagus. Tiga ni bagus, saya bagi tiga. Tiga ni bagus. Cetakan pertama, cetakan Maiman. Cetakan kedua At-Ta'sil, ni popular. Cetakan ketiga adalah cetakan yang agak terbaru, Minhajul Qawim. Okay. Bagi pendapat aku, antara tiga-tiga cetakan ni, yang bagus adalah Minhajul Qawim. Walaupun muhaqqiq dia majhul. Dia kata amal muhaqqiq yang ramai lah. Tapi dia tak tahu nama siapa. Tapi tak apa. Kita baca manhaj tahqiq dia. Okay, kenapa aku dahulukan
cetakan Minhajul Qawim, tahqiq Minhajul Qawim. Okey. Pertama, Minhajul Qawim dikritik dua cetakan ni. Dia beritahu dua cetakan ni ada part dia terjatuh, ada part dia ada tashif sikit, ada dia macam typo. Typo sebab apa? Bukan sebab kerana silap dia orang apa, sebab manuskrip tu bermasalah. Okey. Jadi aku dahulukan ataupun lebihkan kata tiga-tiga ni baik, bagus dah. Usaha mereka ni dalam tahqiq setiap satu cetakan ni dah bagus. Maiman ta'sil dengan Minhajul Qawim. Kenapa aku dahulu Minhajul Qawim? Sebab dia beritahu dalam Minhajul Qawim bagian manhaj tahqiq mana silap-silap dia orang ni. Time aku nak beli Mustadrak Hakim tu, dekat maktabah tu ada dua cetakan. Minhajul Qawim dengan Maiman. Maiman ni antara yang disuggest oleh Dr. Ahmad Mabad. Yang dipandang oleh Dr. Mabad. Baik, aku berapat dengan sikit lah. Ada sebab tertentu. Ni aku cerita sebab dia. Masa aku nak pilih tu, aku baca tahqiq dua kitab tu. Dan aku tertakjub dengan bahagian Minhajul Qawim punya tahqiq ni. Dia kata apa? Yang cetakan-cetakan lain ada masalah sikit. Walaupun usaha mereka dah cukup baik, tapi still ada masalah. Sebab manuskrip masih yang digunakan. Jadi, masalahnya apa? Itulah, ada terjatuh sikit, ada tersilap sikit, macam typo, macam tasrif atau mutaharif, lebih kurang gitu. Jadi aku baca lah, dia beritahu mana part yang bermasalah dalam dua-dua cetakan ni. Antaranya Maiman. Dia beritahu Maiman kat ni sekian-sekian, ni salah. Jadi dia buka Maiman, macam ni, pasal aku bandingkan dengan Minhajul Qawim. Kenapa aku kata melebihkan Minhajul Qawim? Sebab sumber sokongan dia. Sumber sokongan dia apa? Sumber sokongan dia dua. Paling penting, paling besar. Kitab pertama adalah kitab Ithaful Mahrah, Imam Ibn Hajar Asqalani, yang menghimpunkan takhrij beberapa kitab hadis, antaranya takhrij kitab Mustadrak Al-Hakim. Kan kitab Imam Hakim, Mustadrak Hakim. Jadi dalam kitab Ithaful Mahrah ada takhrij Mustadrak Al-Hakim. Sumber kedua adalah kitab Talkhisul Habir, karangan Ibn Hajar juga. Jadi sebabkan dia dapatkan dua sumber sokongan ni, dia dapat pastikan mana part yang dalam manuskrip-manuskrip tu yang tersilap. Sebab itu. Contoh dalam cetakan Maiman, jilid 1 nombor 643. Ada nama perawi nama Uthman bin Sa'id Al-Madani. Uthman bin Sa'id Al-Madani. Dalam Minhajul Qawim dia beritahu yang betul Uthman bin Sa'id Al-Murri. Bukan Al-Madani. Pasal dia tunjuk kenapa rujuk balik takhrij hadis ni dalam kitab Ithaful Mahrah dengan Talkhisul Habir. Imam Ibn Hajar letak apa? Al-Murri. Kemudian ada cetakan taksil, contoh yang dia tersilap, jilid 1 251, nama perawi Abdullah bin Salman. Bukan Abdullah bin Salman, nama sebenar dia adalah Ubaidullah bin Salman. Ini betul. Sebab apa? Rujuk balik Ithaful Mahrah dengan Talkhisul Habir. Ni pendapat akulah, setuju tak setuju. Tapi ni kata ni contoh. Inilah contoh kita apa? Guna sumber sokongan. Kemudian contoh lain, nusrah makhtutat yang sedikit lagi baik daripada yang banyak. Maksudnya apa? Ni contoh cetakan A dengan cetakan B. Cetakan A ni ada, cetakan A ni cetakan lama lah. Yang bukan lama tu, bukan lama yang teruk lah. Maksudnya lebih dahulu berbanding cetakan B. Cetakan B ni baru. Cetakan A ni dia ada 5 nusrah makhtutah. Cetakan B hanya ada 3. Contoh macam apa? Contoh macam kitab Al-Bahrul Ladzi Zakhar. Kitab Al-Bahrul Ladzi Zakhar. Mana ni? Kitab Mushal Hadis, kitab Bahrul Ladzi Zakhar. Ni cetakan Zakhair. Zakhair cetakan baru. Cetakan sebelum Zakhair ada satu cetakan, nama cetakan tu Ghuraba Al-Athariyah. Ghuraba Al-Athariyah. Jadi ada dua cetakan. Cetakan yang sebelum tu Ghuraba Al-Athariyah yang ditahqiq oleh Syekh Anis Al-Indonesi. Cetakan kedua adalah Zakhair yang ditahqiq oleh dua orang, nama dia Abu Ubaidah dengan Sya'ban Al-Audah. Apa beza dua cetakan ni? Ghuraba Al-Athariyah dia ada 5 nuskhah makhtutah. 5 nuskhah makhtutah. Manakala cetakan Zakhair yang baru ni ada 3 nuskhah makhtutah. Akan tapi ada persamaan makhtutah Zakhair dengan Ghuraba Al-Athariyah. Kan Ghuraba Al-Athariyah ada 5. Yang Zakhair ada 3. 3 daripada 5 tu sama. Baki lagi 2 tu, baki lagi 2 yang kat Ghuraba Al-Athariyah tu tak lengkap dan ada masalah pada tulisan. Ni kita beritahu bahawa Ghuraba Al-Athariyah ni kita kata cetakan dia kurang okey sebab pertama Syekh Mustafa lah beritahu
memang Ghuraba Asariyah ni memang ada beberapa tempat yang dia tersilap. Bahkan baca balik tahqiq Manhaj Tahqiq Zakhair, cetakan Zakhair, dia beritahu memang cetakan yang lama ni Ghuraba Asariyah ni, walaupun usaha muhaqqiq tu dah cuba sebaik mungkin, ada part-part juga yang dia tersilap. Okey. Tu pertama. Kedua, kenapa aku dahulukan ataupun lebihkan kepada cetakan Zakhair yang baru ni, walaupun di nuskhah Makhtutat 3. Nuskhah Makhtutat 3 ni T3 lengkap. Dia punya nuskhah dia okey dan lengkap. Okey. Sama juga yang lengkap cuma baki lagi 2 tu kurang masalah. Jadi macam nak kata guna lagi 2 tu macam tak guna pun tak apa. Sebab fungsi sangat. Okey. Jadi, kenapa aku dahulukan ataupun lebihkan kepada cetakan Zakhair? Cetakan Ghuraba Asariyah bagi kitab Al-Bahrul Ladzi Zakhar hanya letak 3 tajuk je. 3 bab. Sahih, Hasan dan Dhaif. Tak habis. Adapun cetakan Zakhair lengkap 20 bab yang dibincangkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Bahrul Ladzi Zakhar. Dan aku baca, aku tengok sampai jilid ketiga tu, memang bab akhir tu pun, sampai akhir tu memang dia ada muqabalah nuskhah. Antara 3 nuskhah yang ada tu dia akan muqabalahkan. Dia banding-bandingkan. Beritahu yang nuskhah ni macam ni, nuskhah ni macam ni. Sebab tu aku dahulukan cetakan Zakhair yang baru ni lah. Ni nak kata apa? Yang cetakan yang ada nuskhah makhtutah lagi sedikit, lagi okey banding yang ada lagi lebih. Ni contoh, ni antara contoh je. Ada situasi yang lebih tu lagi banyak daripada, lagi okey daripada yang sikit. Yang penting aku beritahu apa? Pertama, dia punya nuskhah makhtutat macam mana. Kedua, amal manhaj tahqiq dia tu. Amal tahqiq dia macam mana. Okay. Yang seterusnya contohlah. Yang kitab ni yang dia banyak iktimat pada cetakan lama. Maksudnya apa? Dia nuskhah makhtutah dapat sikit tapi dia banyak dapat yang nuskhah matbu'ah yang telah dicetak. Iaitu kitab Sunan Ibnu Majah tahqiq oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Cetakan Isa Halabi. Okey, tengok dia dapat nuskhah apa? Dapat nuskhah diiktimat pada 2 cetakan lama. Matbu'ah ilmiah kat Mesir dengan matbu'ah daripada India. Bukan makhtutah tau, matbu'ah. Cetakan lama. Ini contoh untuk kitab yang ditahqiq daripada cetakan lama. Yang ditahqiq daripada cetakan lama, bukan pada manuskrip. Nuskhah makhtutah. Okey. Ada pilihan lain. Ni Sunan Ibnu Majah tahqiq Syekh Fuad Abdul Baqi. Pilihan lain apa? Itu tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kitab risalah, cetakan risalah alamiah. Syekh Syuaib Al-Arnaud dapat 2 nuskhah makhtutah, bukan matbu'ah, makhtutah manuskrip. Dapat 2 manuskrip daripada Istanbul dan Mesir. Dan yang Istanbul ni paling baik, paling jelas, paling perfect dan paling sikit silap dia. Dan nuskhah makhtutah Istanbul ni telah pernah dimuqabalah zaman dulu. Pernah ditashih dah. Okey. Ada satu lagi, satu cetakan yang lagi bagus bagi aku, lagi bagus dan lagi murah berbanding tahqiq Syekh Syuaib, iaitu cetakan Darussiddiq. Tahqiq Isam Musa Hadi, nama muhaqqiq dia. Okey. Sebab apa aku pilih cetakan ni? Ni aku terima kasih dekat Syekh Ahmad Hajar sebab dia bagi tahu aku tentang nuskhah ni ataupun cetakan Darussiddiq ni bagi kitab Sunan Ibnu Majah. Okey, sebab apa? Sebab dia dapat 7 nuskhah makhtutah. Lagi banyak pada nuskhah yang dapat oleh Syekh Syuaib. Sedangkan Syekh Syuaib lagi popular. 7 nuskhah makhtutah ni, okey. Salah satunya daripada Turki. Yang Turki ni, nuskhah makhtutah dia ni, nuskhah manuskrip dia ni, dah dimuqabalah dengan nuskhah manuskrip anak murid kepada Ibnu Majah, iaitu Ibn Al-Qattan. Jadi, manuskrip daripada Turki ni, manuskrip yang telah dibandingkan dengan nuskhah yang ada pada Ibn Al-Qattan. Ibn Al-Qattan ambil hadis pada Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah tu. Dan juga nuskhah yang kedua, ada 7 nuskhah, bagi 2 nuskhah je. Nuskhah yang kedua, yang ni nuskhah mu'tamadah yang diguna. Main manuskrip diguna iaitu daripada Taimuriyah. Sebab apa? Nuskhah ni telah dimuqabalah dengan nuskhah asal Imam Ibn Majah tu sendiri. Sunan Ibn Majah sendiri, tulisan Ibn Majah sendiri. Okey, nuskhah ni telah dimuqabalah, telah dibandingkan dengan nuskhah Imam Ibn Majah punya tulisan. Tu lagi kuat lah. Sebab dah dimuqabalah dengan tulisan imam tu sendiri, pengarang tu sendiri punya ni. Okey. Ni sebab kenapa aku lebihkan cetakan Darussiddiq untuk kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Contoh lain, Musnad Ahmad. Ni ramai tanya aku tentang Musnad Ahmad, boleh tak ataupun okey tak Musnad Ahmad tahqiq Syekh Ahmad Syakir cetakan Darul Hadis. Nasihat aku jangan beli. Bukan kata apalah, okay, Syekh Ahmad Syakir usaha dia dah bagus. Tapi sebab kekangan sumber dan zaman dulu mana ada internet nak cari nuskhah makhtutah ke tempat lain ni. Hanya sekadar mana yang dapat kat Mesir tu, itu dah dapat. Mana dapat jumpa depan dia tu dah dapat. Zaman sekarang buka mana-mana library, buka mana tabah, tekan search jumpa.
ada manuskrip ni, manuskrip tu. Okey. Jadi Syekh Ahmad Syakir dia dapat 3 cetakan, 2 cetakan matbu'ah, 1 nuskhah makhtutah. Okey. Itu Syekh Ahmad Syakir. Okey. Pilihan lain iaitu tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud. Tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud untuk Musnad Ahmad. Cetakan inilah Muassasah Risalah. Mahal lah. Berapa ribu? 38 jilid. Tapi itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia dapat tak silap dia dapat 13 nuskhah makhtutah. Lagi banyak. Syekh Syuaib dapat apa? Dapat 2 matbu'ah, 1 nuskhah makhtutat, 1 manuskrip. Syekh Syuaib dapat 13. Okey. Daripada 13 tu, 4 daripada 13 tu perfect. Nuskhah makhtutah yang perfect, lengkap untuk Musnad Ahmad. Okey. 3 daripada 4 tu telah dimuqabalah. Dah pernah dimuqabalah. Yang lain tu untuk tambah-tambah ajzat-ajzat tertentu je. 13 nuskhah. Ni contoh kita beritahu Musnad Ahmad yang terbaik utamalah. Kedua, yang tahqiq Syekh Ahmad Syakir dia berpada dengan 2 cetakan matbu'ah yang lama dan 1 makhtutat. Okey. Contoh bagi kitab tahqiq dah bagus, usaha tahqiq dah bagus tapi cetakan bermasalah. Contoh apa? Sunan Tirmizi, tahqiq Syekh Ahmad Syakir kan kita beritahu bagus tadi kan. Tapi sebabkan Syekh Ahmad Syakir pengeluar dia apa? Mustafa Halabi. Ada kita baca Sunan Tirmizi dengan Syekh Iman, Syekh Ma'arif. Nampak agak cetakan Mustafa Halabi ada yang dawat tebal, susah nak baca. Boleh baca tapi ada beberapa perkataan susah. Pasal kertas dia senang koyak dan sebagainya, tak tahan lama. Jadi better beli kalau nak ni lah. Kalau nak murah beli tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Boleh je baca lagi. Kalau nak yang betul-betul sedap, tahqiq Syekh Bashar, Dr. Bashar. Okey. Tobat Darul Gharb Al-Islami. Cetakannya. Tapi ni bukan Sunan Tirmizi lah. Ni Tuhfatul Ashraf. Ya. Cetakan ni Darul Gharb Al-Islami. Mahal gila. Okey. Cumanya kalau nak beli tahqiq Syekh Ahmad Syakir kat Mustafa Halabi, pastikan satu jilid tu tak ada yang terkosong. Sebab aku nak tengok ada satu jilid kadang yang hilang. Satu surat hilang. Masalah pencetak lah. Bukan masalah Syekh Ahmad Syakir. Masalah pencetak. Tak faham aku kenapa dia tak tukar mesin cetak tu. Masalah betul. Okey. Lepas tu yang keenam, contoh yang dia ambil, dia iktimat dengan syarah ataupun hasyiah. Contoh dia nak buat satu matan, tapi matan tu dia ambil pada syarah ataupun hasyiah yang ada. Contoh kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin. Okey. Dalilul Falihin ni syarah kepada kitab hadis Riyadhus Salihin. Jadi matan asal dia Riyadhus Salihin. Jadi matan-matan hadis Riyadhus Salihin dalam kitab Dalilul Falihin tu dia tak ambil cetakan ataupun dia tak ambil cetakan yang kitab yang pernah ditahqiq untuk Riyadhus Salihin. Tapi diiktimat dengan matan yang ada dalam syarah oleh Ibnu Allan. Maksudnya apa? Dalil Falihin tu ada matan dalam tu, ada ambil matan tu balik je. Tanpa cek dengan sama ada cek manuskrip lain ataupun cetakan-cetakan yang pernah ditahqiq. Ni contoh matan tu diambil daripada hasyiah ataupun syarah. Okey, ini beberapa contoh lah yang kita boleh kata kita boleh praktis nak tengok, nak baca. Yang penting tengok pada nuskhah makhtutah yang digunakan dan tengok pada dia punya amal tahqiq dia. Macam mana dia buat kerja. Itu kena baca sikit lah dan kena buat perbandingan antara satu cetakan dengan cetakan yang ambil masa sikit lah. Yang penting kita dapat, yang kita puas hati, yang kita beli tu okey. Kan? Tak tersalah beli dan sebagainya. Okey, ini sedikit lah beberapa contoh dan panduan ataupun perkongsian macam mana kita nak teliti satu cetakan tu okey ataupun tak. Ni main paling penting. Jadi khulasanya pertama tengok pada manhaj tahqiq. Tengok nuskhah makhtutah dia. Dan kedua tengok pada cetakan tu sendiri. Okey ke tak kertas dia, tulisan dia, jelas ke tak dan sebagainya, kualiti kertas, baris dan sebagainya. Itu secara kesimpulan. Okey. Cumanya ada orang tanya lah soalan. Kadang-kadang ada lagi yang belajar hadis ni kan. Contoh kitab tu ditahqiq oleh orang yang berbeza aliran. Contoh macam kitab di Sunnah wal Jamaah, kitab tu ditahqiq oleh ni lah Syekh Salafi lah. Okey. Yang berbeza aliran ni boleh efek tak pada dia punya amal tahqiq dia, pada manhaj tahqiq dia? Boleh efek bagi kalau muhaqqiq tu tak insaf. Kalau setengah muhaqqiq, kalau muhaqqiq tu insaf tak ada masalah. Tapi kalau muhaqqiq tu tak insaf, bermasalah pada tahqiq tersebut. Sebab apa? Dia boleh berlaku, kita boleh panggil sebagai apa? Jenayah tahqiq. Jenayah dalam tahqiq kitab. Contoh sepatutnya memanglah pengarang asal tu Asy'ari, tapi yang muhaqqiq ni Salafi. Berlaku.
Okey, jadi sepatutnya kalam asal tu yang contoh perbahasan berkaitan akidah. Pengarang asal yang Asy'ari Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia bahaskan yang perbahasan tu memang bertentangan dengan fahaman salafi. Jadi muhakkik salafi ni apa? Sesetengah, tak semua, sesetengah yang tak insaf ni, dia akan, walaupun manuskrip dah kata macam tu, itu ni asal dia, tapi dia ubah ikut selera kepada pendapat mazhab salafi dia tu. Itu jenayah tahqiq. Ada setengah dia beritahu yang asal macam ni. Kalau dia beritahu asal macam tu tak apa. Dia cuma dia ubah tapi dia beritahu asal tak apa. Ada setengah dia tak beritahu asal dia. Jadi orang baca beli, orang sebab kadang-kadang setengah orang tengok ni mu'alif dia ahli sunnah, tapi muhakkik salafi. Tengok dalam tu dah ubah. Dia dah kata jenayah tu dah berlaku, dia ubah daripada teks asal. Itu tak patutlah. Dan pernah sekali berlaku, ada seorang nampak dia salafi sebab baca dia punya tahqiq dia. Dia ambil kitab Safwatut Tafasir Syekh Ali Sobuni dalam keadaan Syekh Ali Sobuni masih hidup. Dia tahqiq kitab Syekh Ali Sobuni. Syekh Ali Sobuni kan Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Okey. Muhakkik ni salafi. Jadi dia ambil kitab Syekh Ali Sobuni Safwatut Tafasir, dia tahqiq, dia kata dia tahqiq dalam keadaan time tu Syekh masih hidup. Baca dekat mukadimah tahqiq dia, banyak sangat dia kritik tentang akidah Syekh Ali Sobuni. Dia hujam dia hentam tok-tok. Jadi aku fikir ni jenayah agak ni sebab apa? Pertama Syekh masih hidup. Lepas tu dia terang-terang dalam mukadimah tahqiq dia balun, dia bantai, dia tohmah macam-macam dekat Syekh Ali Sobuni dalam kitab Safwatut Tafasir. Jadi aku fikir kalau kau nak kritik Syekh Ali Sobuni dari segi akidah ke apa, ataupun ada masalah pada pendapat dia dalam tafsir, better kau buat satu kitab rot berbanding kau tahqiq kitab tu. Sebab orang awam baca, orang awam akan salah faham. Ini antara jenayah-jenayah tahqiq yang berlaku dalam kalangan salafi, Wahabi salafi lah. Jadi ni beberapa kita kata rumusan yang kita boleh buat lah. Okey. Ada soalan sekarang ni? Jelas lah kalau nak pilih kitab tu macam mana? Kalau Sunan Sittah, Kutub Sittah, apa yang paling perfect? Okey, Kutub Sittah. Okey, kalau duit kurang banyak, beli je Maknis dengan Taksil. Okey, aku boleh cerita satu-satu lah. Ceritakan Maknis dari segi tahqiq bagus, kecuali satu. Tahqiq dia okey, bagus lah. Kecuali satu, itu Sunan Ibnu Majah yang sejilid. Okey. Sebelum ni Maknas atau aku sebut Maknas lah. Maknas. Senang Maknas. Maknas senang sebutan dia. Maknas lah. Maknas. Dalam set Kutub Sittah, Sunan Ibnu Majah tu sejilid asalnya. Yang sejilid ni banyak jatuh. Sebab tu kalau perasan Maknas dia keluarkan Sunan Ibnu Majah yang latest ada 2 jilid. 2 jilid ni okey. Tapi tak berbaloi ya beli Maknas. Kau dah beli set Kutub Sittah, dapat yang sejilid je sebenarnya yang untuk Ibnu Majah. Kau kena beli, kalau nak perfect aspect Maknas, kena tambah lagi duit beli yang 2 jilid. Jadi bagi aku, walaupun boleh je beli kitab Sunan Ibnu Majah lain, dia macam bazir lah sebab Ibnu Majah dah tak ni kan. Okay, Taksil secara jujurnya aku tak pernah tengok lagi dalam dia, manhaj tahqiq dia. Cumanya kalau ikut Syekh Mustafa, dia kurang gemar sikit dengan Taksil, ada sebab tertentu. Cumanya Taksil wallah alam, aku tak tahu, tak berani cakap apa. Walaupun harga dia pun boleh tahan kan, harga-harga kayangan. Okay. Dia boleh lengkap tu? Lengkap. Kutub Sittah dia lengkap. Okey. Pertama Maknas, kedua Taksil. Tu bagi siapa yang duit banyak silakan beli. Cuma Maknas aku kata antara problem Maknas, pertama kalau kau beli yang set besar berat. Beli set kecil kau still dapat Ibnu Majah yang sejilid. Kena beli Ibnu Majah yang baru. Okey, kena beli asing lagi. Okey. Lepas tu masalah Maknas, dia tak ada bahasa kita selalu alamat tarkim. Maksudnya apa? Tanda baca. Kan, tak ada titik bertindih, tak ada nokta. Jadi susah nak baca. Kalau baca Sunan Tirmizi tu, kalau panjang hadis tu memang kau panjang lah. Nafas kau nak tarik, tak tahu mana nak berhenti. Saya sama-sama hari baca-baca dah masuk Qaul Tirmizi lah. Tanpa sedar. Macam tu. Qaul Tirmizi ni tak pasal macam tu. Kalau kitab Maknas, bagi aku kurang gemar sikit lah. Aku bertaubat lah pada ceritakan Maknas. Dulu beli sebab percaya itu paling terbaik. Memang okey tahqiq tak ada masalah kecuali Ibnu Majah lah. Tapi balik rugi gak sebenarnya beli. Rugi gak beli. Baik apa Taksir? Taksir Allah alam, tak boleh cakap. Ada cetakan lain tapi dia berasingan. Maksudnya Bukhari ni, Muslim ni okey. Kalau nak set yang okey, aku tanya Syekh Mustafa macam mana dengan Muassasah Salah. Muassasah Salah ni pertengahan. Kira okey lah, boleh guna lagi. Dan tahqiq dia orang pun kira okey, bagus. Dengan nusuh-nusuh yang dapat, makhtutat yang dapat. Okey. Sebab apa? Kita kena faham Muassasah Risalah ni, dia memang tahqiq kitab hadis bagus, dan dalam masa yang sama, kalau tengok Muassasah Salah ni,
dia sejilid-sejilid kan, tapi tebal sikit, lepas tu satu page tu bagi 2. Tulisan agak kecil. Tu problem sikit lah. Tapi kenapa dia buat macam tu? Sebab apa? Dia nak murahkan harga. Dia beritahu dia cuba jual kitab dengan harga yang murah, tapi tak pasal buat macam ni. Sebab tu kitab Tahzib Kamal yang 35 jilid tu, kat Muasas Salah dia kompres jadi 8 jilid. Tapi saiz besar sikit, satu page tu bagi 2. Siapa yang duit banyak, bukan duit banyak lah, siapa yang, bagi aku lebih suka Tahzib Kamal tu beli 35 lah, 35 jilid. Salah Lamiah. Tengok kemampuan masing-masing. Okay. Tak ada orang boleh cari yang beza-beza. Cari berbeza lah. Maksudnya Bukhari lain. Kalau Bukhari mungkin boleh beli ni Sultaniyah, Darul Minhaj. Muslim tu ada satu Muslim yang okey, ambil itu Sahih Muslim. Dekat dengan Mustadrak. Sahih Muslim. Atas. Tu. Untuk Sahih Muslim ni bagus. Dia pun ambil pada cetakan Sultaniyah juga. Oh. Cetakan Sultaniyah juga. Ni. Dan okey, jelas. Nampak jelas. Sejilid harga dalam 300. Kat Darul Hijaz pernah tanya. Maktabah Darul Hijaz. Masih? Tolong tak balik. Kalau Minhaj mungkin mahal sikit lah sebab dia besar. Dia besarkan apa ni? Saiz. Okey. Soalan lagi? Soalan? Tiada. Okey, jadi harap apa yang aku share ni boleh manfaatkan. Bolehlah lepas ni try. Tengok-tengok sendiri. Meneliti sendiri kitab-kitab tu untuk bandingkan mana cetakan yang okey. Daripada selama ni kita tahu yang okey kata Minhaj, kata Darul Taqwa. Okey, lepas ni kita tukar. Kita sendiri akan ijtihad. Nak pilih cetakan mana yang okey. Macam aku tadi aku dah macam Syekh Ahmad Mabad dia kata untuk Mustadrak Maiman. Bagi aku lepas aku teliti balik atas aku tak ada kata aku lebih daripada Syekh Ahmad Mabad tak. Tapi apa yang aku baca, apa yang aku teliti Minhajul Qawim. Masing-masing lah. Okey. Wallahu taala alam. Kalau ada sebarang salah dan silap harap diberi teguran, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.